Hari ini kita akan belajar berkenaan on-body session part 1, lebih kepada basic marketing sebagai dropship baru. Okey. Seterusnya, sebelum kami teruskan, ada beberapa perkara yang wajib anda buat. Ada 4 perkara iaitu forget, action, state of mind dan juga teach. Kita panggil fast. Alright. Okey, apa maksud forget tu sebenarnya, iaitu sebelum terima ilmu baru, kita hendaklah jadi seperti cawan kosong. Maksudnya nanti bila nak top up ilmu baru, kita lupakan dulu ilmu yang dah pernah dengar sebelum ni. Mungkin yang mana join pada hari ini mungkin pernah dengar ataupun ini baru first time nak dengar. So datang kelas pada hari ini jadi seperti cawan kosong. So kalau bayangkan kalau cawan tu penuh, kita tambah lagi air, so nanti akan tumpah. Sama juga macam ilmu. Nanti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. So kat sini kosongkan dulu cawan anda. Okey, so seterusnya action. Jangan malu untuk bertanya pada saya dan juga bertindak balas, memberi respon lah kepada saya. Dekat sini kita ada two-way communication lah macam tu, okay? Sebab sekarang ni semuanya online, so kita perlukan two-way communication tu sebab kita tak nampak kan. Alright, so seterusnya state of mind. Pertama sekali kena fokus lah, mesti hayati betul-betul apa yang saya nak cakapkan, elak untuk fikir benda lain. Oh tadi hari ni nak masak apa, so yang tu nanti kita boleh fikir, okay. And then be present dalam sesuatu perkara. Maksudnya kalau saya bagi task, kena buat lah, okay. Task kita senang-senang je. Dan juga mesti feel dengan ikhlas. So join ni ikhlas ke tak? Ke terpaksa? Okay, join kena ikhlas lah. Okay, supaya nanti ilmu tu dapat diserap dengan baik. Okay, so seterusnya teach. Yang mana tak dapat join, nanti Cik Puan ajarlah mereka balik. After dapat ilmu ni, ajar mereka. Ajar kawan-kawan macam mana nak buat sale. Okay. Lepas tu sharing ilmu ni dengan dropship lain. InsyaAllah orang lain dapat jual, kita pun secara tak langsung, kita pun dapat jual dan juga kita dapat silaturahim tu, eratkan silaturahim tu. Okay, dan juga kita dapat tambah lagi lah kita punya ilmu marketing. And then apabila kita tukar pendapat tu, kita akan dapat ilmu. Mungkin kita tak tahu apa yang mereka tahu. Macam tu juga, kita sharing. Alright, so seterusnya cara bersyukur dengan ilmu ialah dengan amalkan ilmu tersebut. Maksudnya selepas datang kelas pada hari ini, selepas habis kelas ni kena buatlah, buat tindakan tu. Terusnya kita pergi ke next slide. Terusnya jom kenal founder Firami. Kenal ke tidak? Okay, so kita teruskan slide kita. Okey, latar belakang bisnes untuk Puan Aimee Mokhtar, dah 13 tahun online business and then merupakan top leader dalam Sabela. And then sekarang kita dah bagi aktif dalam Firami Holding Sdn Bhd. Sebelum ni kita Firami Resources, tapi alhamdulillah sekarang kita dah capai Firami Holding Sdn Bhd. And then jualan sale paling tertinggi yang pernah kita capai iaitu 1.2 juta sebulan. Okey, kalau masa 2 minggu, Puan Aimee pernah capai 18K pertama. 18K pertama join dalam masa 2 minggu. So Cik Puan juga semua boleh. Dan juga telah buat Sabela 4 tahun. Untuk capai ke tahap ni, dia ada proses. Sebab tu kita kena percaya pada proses. Okay. Alright, seterusnya latar belakang personal seorang suri rumah. Dan ada 3 orang anak. Okay, sebelum ni sebenarnya Puan Aimee pernah bekerja. Tapi disebabkan tertentu, Puan Aimee resign lah dan jadi suri rumah. Okay, seterusnya siapa saya? Sama tak? Okay, saya Nurul Hidayah binti Ismail ataupun orang kenali sebagai PA Ayu. Latar belakang bisnes 11 bulan je dalam bisnes. Saya start pada bulan lepas, tahun lepas. Okay. So saya ditugaskan untuk bahagian marketing. Okay, lead tertinggi ataupun kita panggil dia sebagai customer ataupun prospek
tertinggi yang saya pernah capai untuk zero cost marketing iaitu 189. Ini dalam bulanan Okey, dan seterusnya 582 untuk FBS. Seterusnya okey, mindset. Sebelum datang kelas ni, sebelum kita teruskan, ubah dulu mindset. Kenapa kita nak berniaga? Okey, pertama sekali kita nak betulkan niat. Kenapa kita nak berniaga? Berniaga untuk membantu orang ramai. Dan juga kita kena percaya yang ada orang tetap membeli. Walaupun sekarang ni musim PKP tapi ada je tetap yang beli. Saya kat kampung ni hari-hari nampak kurier, van, JNT, motor lah datang bawa parcel. Means ramai yang membeli lagi. Sekarang ni musim PKP, orang ramai duduk kat rumah. So memang dia orang akan tengok phone. Dan seterusnya, yakin kita boleh menjual. Okey, ini untuk dropship barulah. Semalam saya ada tolong salah seorang dropship kita membeli, buat order dekat website. Dia kata susah macam, tapi yakin kita boleh jual. Okey, kita cuba dulu, trust the process. Okey, dan juga sentiasa positif lah. Kita sebagai seller, kita kena positif. Kita banyak ragam customer kan, macam-macam ragam customer yang ada. Tapi kita sebagai seller kena positif. Okey, yang terakhir TTP yang dari tadi saya cakap kan, trust the process. Maksudnya nak berjaya kita ada tangga masing-masing. So macam mana kita nak berjaya, kita kena follow proses yang ada. Macam sekarang kita proses pembelajaran. Yang kedua kita proses macam mana kita nak jaga kita punya customer. So semuanya ada proses. Okay. Okay, so seterusnya apa big why anda? Alright. Pertama sekali, big why ni adalah perkara yang menggerakkan hati kita, perkara yang alasan sebab kenapa kita kena buat. Kenapa kita kena buat bisnes ni? Pertama kena buat demi orang yang kita sayang lah. Antaranya family, mak ayah, anak-anak, itu yang terdekat lah kan. Buat demi orang yang kita sayang. And then buat untuk diri sendiri. Kenapa? Untuk kita maju di hadapan. Untuk kita capai apa yang kita nak. Okey. Seterusnya, buat untuk bantu orang ramai. Buat untuk bantu orang ramai maksudnya kita sendiri bantu untuk mereka pakai baju muslimah. Kita sediakan solusi untuk masalah mereka. Contohnya kalau yang mana tak sempat nak gosok baju, kita sediakan solusi produk baju tanpa gosok. So dekat sini dah selesaikan isu orang ramai. Okey. Seterusnya target. Dalam bisnes sangat penting target. Okey, macam mana kita nak capai target? Kita kena tahu. Okey? Alright. Seterusnya task. Terus masuk kelas terus ada task. Okey, task 1. Pertama sekali saya nak semua komen tulis target sale untuk capai bulan Ogos. Bulan Ogos dah nak habis, tak apa. Kita ada lagi masa 11 hari. Tulis capai berapa sale yang Cik Puan nak capai dalam masa 11 hari ni, berapa. Okey, terusnya tulis impian dan juga matlamat Cik Puan semua. Okey, impian dan matlamat ni tulislah 101 impian matlamat. Tak kisah impian besar ke impian kecil ke, tapi kalau kita tulis impian besar, lagi besar tindakan yang kita boleh buat kan. Lagi besar tindakan yang kena buat. Alright. Okay, share di ruang chat dan WhatsApp group masing-masing. InsyaAllah. Kalau kita usaha, kita akan dapat. Alright.